Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita pada hari ini dalam sesi pembelajaran untuk modul A11 21 Petrol Fuel System. Untuk hari ini, kita akan menyentuh aktiviti pembelajaran iaitu FA5 Exhaust System, sambungan daripada slot 7. Tujuan pembelajaran untuk aktiviti ini, yang pertama, mengenal komponen emission control system, dan yang kedua, memahami operasi komponen emission control system. Emission control system. Yang pertama, hot engine starting composition. Jika enjin dimatikan, suhu dalam bahagian-bahagian enjin tinggi. Bahan api dalam ruang pelampung pada karburator akan tersejat dan wap bahan api akan masuk intake manifold. Ini akan menyebabkan percampuran udara dan bahan api yang tinggi dan akan membuatkan enjin sukar dihidupkan semula. Untuk mengatasi masalah ini, sistem hot engine starting composition diadakan. Sistem ini berfungsi seperti berikut. 1. Semasa enjin beroperasi, aliran arus elektrik akan mengalir ke VSV, vacuum switching valve, melalui switch penyalaan. Aliran masukan udara disekat masuk oleh VSV. Apabila enjin dimatikan, arus elektrik berhenti mengalir ke VSV, menyebabkan injap terbuka dan membenarkan udara mengalir ke dalam sistem. Jika suhu enjin 55 darjah Celsius atau lebih, VVSV ataupun P-metal vacuum switching valve akan terbuka. Wap bahan api daripada ruang pelampung akan disedut dan dilepaskan ke atmosfera melalui VSP. Ini menghalang wap daripada masuk ke intake manifold dan menghasilkan percampuran yang kaya. Wap bahan api tidak dibebaskan terus ke atmosfera tetapi dikumpul dalam tabung kanister. Boleh rujuk pada rajah bawah ini.
Berikut adalah binaan sistem out engine starting conversation. Apa itu VSV? Vacuum Switching Valve. Ini adalah satu injap solenoid yang akan membuka atau menutup ruang vacuum selari dengan aliran arus elektrik. Manakala BVSV, Bimetal Vacuum Switching Valve, merupakan injap pensuisan vacuum yang dikendalikan oleh bimetal yang bergerak berketepatan dengan suhu persekitaran dan membuka atau menutup ruang vacuum. Kedua, Exhaust Gas Recirculation System ataupun EGR. Sistem EGR digunakan untuk mengurangkan jumlah NOx dalam gas exhaust. Seperti yang diketahui, penghasilan NOx bertambah apabila suhu dalam kebuk pembakaran meningkat akibat pemecutan atau beban enjin yang berat. Ini kerana suhu tinggi menggalakkan nitrogen dan oksigen dalam udara bergabung. Oleh itu, untuk mengurangkan penghasilan NOx ialah dengan mengawal suhu dalam kebuk pembakaran. Gas-gas exhaust terdiri daripada karbon dioksida CO2 dan air tersejat H2O, iaitu gas lengai inert gas dan tidak bertindak balas dengan oksigen. Sistem EGR mengkitar semula gas-gas ini melalui intake manifold untuk tujuan mengurangkan suhu di mana pembakaran berlaku. Apabila campuran udara dan bahan api bergabung dengan gas-gas exhaust, nisbah bahan api dalam campuran menyusut ataupun kurang. Ditambah pula sebahagian daripada haba yang terhasil daripada pembakaran dibawa keluar melalui gas exhaust. Suhu maksima diperolehi di dalam kebuk pembakaran menurun, lalu mengurangkan penghasilan NOx. Terdapat dua jenis sistem EGR yang digunakan pada masa kini. Yang pertama, EGR jenis flat. Yang kedua, EGR jenis pancaroga. Okey, kita lihat EGR jenis flat. Dengan sistem EGR jenis flat, ia lebih mudah untuk mengawal jumlah gas exhaust yang dikitar semula.
Ini kerana tekanan exhaust meningkat mengikut kadar beban enjin. Oleh kerana gas exhaust ditarik masuk ke EGR melalui port ke throttle valve, tekanan hampir sama dengan tekanan atmosfera dan malar. Masalah pada sistem ini, partikel-partikel dari gas exhaust terbina pada throttle valve. Maka, ini mengganggu kelancaran operasi dan pentutupan valve yang tidak sempurna. Ini adalah berbahaya kerana partikel-partikel akan menutup ataupun menyumbat pelbagai port pada karburator. Contoh advance port. Oleh kerana ini, sistem EGR tidak lagi digunakan oleh pengilang. Sebaliknya, kebanyakan kenderaan yang menggunakan sistem EGR kini dilengkapi dengan jenis sistem EGR manifold yang tidak menyebabkan throttle melekat ataupun port tersumbat. Yang kedua, EGR jenis pancaroga. Dalam sistem ini, jumlah gas exhaust yang dikitar semula dikawal oleh EGR vacuum modular. Ini kerana tekanan exhaust berbeza beberapa mmHg lebih atau kurang daripada tekanan atmosfera. Pada masa yang sama, tekanan masukan tinggi apabila beban pada enjin adalah rendah. Oleh itu, jika jumlah kemasukan gas exhaust oleh EGR tidak dikawal, jumlah yang berlebihan akan masuk dan menyebabkan enjin tidak beroperasi dengan lancar. Oleh itu, sistem EGR tidak perlu beroperasi apabila beban enjin sedikit memandangkan NOx hanya terhasil semasa beban tinggi. Oleh yang demikian, EGR vacuum modular pula mengawal jumlah gas exhaust yang masuk semasa beban enjin sedikit. Nisbah gas exhaust terkandung dalam campuran udara dan bahan api dipanggil EGR ratio. Berkaitan dengan beban enjin dapat dipahami. Oleh kerana penghasilan NOx kurang pada suhu rendah, sistem EGR tidak diperlukan pada masa ini. Selain itu, memandangkan penggunaan EGR mengurangkan prestasi kenderaan, sistem EGR dimatikan off oleh TWSV. Seterusnya, dalam slide ini menerangkan operasi EGR jenis manifold ketika throttle valve tertutup. Pada masa ini,
Vacuum dalam manipul tidak melalui EGR dan EGR port R dan tidak bertindak pada injap EGR. Injap akan tertutup dan gas exhaust tidak dikitar. Pada keadaan throttle valve antara EGR dan EGR port R. Pada masa ini, daya vacuum yang bertindak ke atas injap EGR disesuaikan oleh EGR vacuum modulator selari dengan beban mengikut situasi berikut. Vacuum daripada EGR port bertindak melalui port P pada EGR vacuum modulator, manakala tekanan exhaust bertindak ke atas chamber A. Apabila beban ringan, tekanan vacuum tinggi, manakala tekanan gas exhaust rendah. Pada masa yang sama, udara yang melalui filter akan masuk ke EGR vacuum modulator melalui P dan Q menyebabkan daya tekanan vacuum yang dikenakan pada injap EGR berkurangan. Apabila beban besar, proses yang sebaliknya berlaku di antara udara tidak masuk ke modulator melalui P dan Q serta tekanan vacuum pada injap EGR meningkat. Vacuum pada injap EGR akan membuka injap ini tetapi malar tanpa menghiraukan daya vacuum dari EGR port. Ini akan memastikan jumlah gas exhaust yang dikitar mempunyai nisbah yang tetap bergantung pada lubang sempit oripis di injap EGR. Ini apabila EGR port A dibuka oleh throttle valve. Pada masa ini, vacuum dari EGR port R bertindak pada port R di modulator. Daya vacuum pada injap EGR bertambah. Buka injap dan gas exhaust lebih banyak dapat dikitar semula. Ini ketika throttle valve terbuka sepenuhnya. Lebih 70 mmSg vacuum diperlukan untuk membuka injap EGR. Oleh sebab itu, apabila terdapat beban berat vacuum di bawah 70 mmSg, tiada gas exhaust yang dikitar. Dalam video 1, menerangkan fungsi dan operasi gas circulation EGR. Perhatikan.
Seterusnya, kita akan menyentuh berkaitan dengan induction of air into exhaust. Jika udara dipaksa ke dalam exhaust manifold dan jika gas exhaust cukup panas, gas exhaust akan dibakar semula, maka CO dan HC yang terkandung dalam gas-gas ini akan berubah kepada CO2 dan H2O. Terdapat ada dua jenis air injection. Yang pertama air injection, yang kedua air suction. Air injection. Dalam kaedah ini dilengkapi air pump yang digerakkan oleh V-Pel memaksa udara masuk ke dalam exhaust manifold. Kaedah ini mampu membekalkan udara yang secukupnya untuk pembakaran semula. Tetapi sebahagian kuasa enjin digunakan untuk menggerakkan air pump. Oleh kerana wujud sistem EFI, three-way catalytic converter dan sebagainya, kaedah ini jarang digunakan. Yang kedua, air suction. Kaedah air suction menggunakan getaran daripada gas exhaust untuk membuka dan menutup reed valve. Ini membenarkan udara masuk ke exhaust manifold melalui ledakan kecil. Oleh kerana kaedah ini tidak menggunakan air pump, kelebihannya pada kuasa enjin yang tidak mengurang dan menyusut. Walau bagaimanapun, melalui kaedah ini, jumlah udara yang masuk dalam adalah sedikit berbanding dengan kaedah air injection. Oleh itu, kaedah air suction hanya boleh digunakan pada enjin kecil. Dalam sistem sebenar,
Sejenis alat dilengkapi untuk mengelakkan udara daripada dibenarkan masuk semasa enjin sejuk dan semasa penurunan kelajuan. Sekian, terima kasih. Kita akan sambung aktiviti pembelajaran kita pada slot yang ke-9. Sekian. Terima kasih dan kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.